Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT karena pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada dalam majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjadi hamba-hamba Allah. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi contoh, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ikut cara Islam. Karena lain dari Islam Tuhan tak terima. Tuhan kabul Al-Quran. Siapa cari satu cara hidup lain dari cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Surah Al-Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain dari cara hidup Islam, ikut cara hidup Kristian, ikut cara hidup Yahudi, ikut cara hidup Hindu, ikut cara hidup Buddha, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi kemana? Ke neraka. Karena tanda ikut Islam. Jadi apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam, pendidikan ikut pendidikan Islam, nikah kahwin ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam, baru diterima Tuhan. Itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, kalau salah syarat tak terima Tuhan juga ya. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Masih lagi membaca tentang solat sunat, sembahyang sunat. Dalam Islam ada 5 hukum
Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh. Nah, yang keempat haram, yang kelima harus. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. 5 hukum tu. Jadi sembahyang ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang haram, ada juga yang makruh. Nah, jadi kita masih lagi bicara tentang sunat, sembahyang sunat. Nah, di antaranya sunat hajat, dah kita baca sikit-sikit dah, belum sudah. Sebelum itu kita dah baca sunat tahajud, sunat witir, sunat istikharah dan sebagainya. Nah, malam ni masih lagi menyambung tentang sembahyang sunat hajat. Nah, kami di kampung tu setiap kali sembahyang Jumaat ada sembahyang sunat hajat. Lepas hajat sembahyang Jumaat semua bangun. Mana yang ada lapangnya, yang ramainya balik pun. Siapa yang ada lapang tunggu sembahyang sunat hajat dipimpin oleh imam yang bertugas. Karena hajat kita tu agar tentera-tentera Islam yang menentang Yahudi di Palestin dan di mana saja seluruh dunia ni akan dapat kemenangan mengalahkan Yahudi. Itu kita sunat hajat, sunat hukumnya. Jadi untuk imam pimpin setiap minggu ada tu. Ada sembahyang sunat hajat. Di samping kita ada hajat masing-masing. Masa hajat kesendirian. Tengok dia. Muka surat 216. Siapa yang ada kitab Jawi, muka surat 216. Jilid kedua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kita baca dulu. Dan ada tambahan di ujungnya. Maksudnya, kemudian daripada menyebut ya Arhamar Rahimin, hendaklah orang itu memohon apa yang dikenakinya dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Hendak apa dunia pun dapat, akhirat pun minta. Kerana permohonan yang demikian itu adalah dikabulkan pada saat berkat itu. Hajat tu ada berkatnya. Ada Jumaat untuk teman-teman ya, berkat. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif itu artinya lemah, bukan hadis ya, bukan palsu. Yang tak boleh kita pakai palsu. Yang hadis dhaif boleh pakai lagi ya. Yang lemah saja. Kerana ada di antara perawi yang punya ingatan tak apa kuat. Tetapi ia disokong oleh hadis sahih. Hadis sahih ini dia kita nak baca ni. Yang berikut. Yang pertama hadis 149. Hadis 149. Apa kata Nabi? Man Abi Darda'a radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini tamamihima a'tahu Allahu azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akharan. Itu Arabnya. Apa tinta? Saya pun tahu cakap Arab. Cenderung jadi ustaz, entah saya pun tak tahu. Ini ustaz tak kerti cakap Arab. Yang buat ya? Dari Abu Darda, perawi hadis yang terkenal, namanya Abu Darda, bapa Sir Darda. Abu itu bapa ya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau Sultan Nazrin Shah bertitah. Itu cakap Melayu je begitu, cakap Arab dah. Orang putih satu aja, orang putih say siapa pun say je. Cakap Arab qala, Allah pun qala, Nabi pun qala, sahabat pun qala, orang biasa pun qala. Tapi Melayu banyak kepelbagaian. Kalau raja bertitah, kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda. Kalau orang biasa berkata, ini betul ya. Ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk, nak sembahyang mesti berwuduk dulu.
Kalau tak ada wuduk tak sah sembahyangnya. Jadi berwuduk dulu. Lalu ia sempurnakan wuduknya. Wuduk tu baik-baik. Sempurna, sah. Semua bahagian wuduk tu ataupun anggota wuduk tu kena kepada ayuh. Ayuh yang mutlak. Kemudian disertai dengan doa-doanya. Doa ambil wuduk. Tuan-tuan ingat lagi. Ambil wuduk tu ada doa tau. Basuh muka ada doa, basuh tangan ada doa, sapu kepala ada doa, basuh sapu telinga ada doa, sapu tengkuk ada doa, basuh kaki ada doa, basuh kaki kiri ada doa. Nak sempurnakanlah. Baru dah khusyuk ambil wuduk tu. Tak adalah sudah-sudah basuh kaki je. Tu teringat tadi kepala udah ke belum? Udah ke belum? Telinga udah ke belum? Udah ke belum? Jangan wuduk sembang lah, bercakap lah, bergurau lah, bersimbah-simbah ayah lah. Bila nak khusyuk lah? Ini yang betul-betul ada doa dia. Bila basuh muka, doanya, ya Allah, engkau putihkanlah muka aku dengan nur engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Itu cakap Melayu je, dalam hati je, bukan sebut-sebut. Itu ketika basuh muka. Jadi itu membaikkan wuduk tu. Kemudian basuh tangan kanan. Jadi doa, ya Allah, berikanlah kitab amalanku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Dan kembalikanlah aku kepada keluarga aku dengan rasa gembira. Itu ketika basuh tangan kanan. Basuh tangan kiri. Ya Allah, jangan engkau bagikan kitab aku melalui tangan kiri aku atau melalui belakang aku. Cucuk dada tembus ke belakang. Jangan. Di hari engkau berikan kepada orang-orang yang derhaka kepada kamu. Itu basuh tangan. Sapu kepala. Ada doanya. Ingat ni. Ingat suruh buat. Bukan ngaji je. Ilmu yang kita tahu tu nak diamalkan. Kalau tak rugilah. Ilmu tak diamal. Tahu tapi tak nak buat. Bila kau tahu punya tapi tak nak buat. Kau benda tu makruh tahu tapi buat juga. Tahu benda tu haram tahu punya tapi buat juga. Jadi ilmu tu tak diamalkan. Barulah bermanfaat ilmu tu. Bila sapu kepala kita doa, ya Allah, berilah aku lindungan aras di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras engkau. Itu doa ya. Dalam hati je. Bukan sebut. Kat Melayu je. Kemudian sapu telinga. Apa doanya? Ya Allah, perdengarkanlah nama aku dipanggil untuk masuk dalam syurga. Janganlah ada nama aku dipanggil untuk masuk dalam neraka. Itu ketika menyapu telinga. Kemudian sapu tengkuk. Ya Allah, lepaslah aku dapat belenggu di akhirat. Jangan kamu belenggu aku di akhirat besok. Kemudian basuh kaki tangan, kaki kanan. Doa, apa doanya? Mana ada orang bunyi orang cakap tu? Dia wirid ke apa? Wirid jangan kuat benar. Cakap jangan kuat benar. Ya, saya seorang cakap dalam majlis ni. Kalau bersembang balik. Bila basuh kaki tangan, kaki kanan, doa, ya Allah, engkau tetapkanlah kaki aku ketika aku meniti siratal mustaqim. Di hari engkau tetapkan kaki-kaki orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian basuh kaki kiri, doa juga. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan kaki aku ketika aku meniti siratal mustaqim. Di hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang kafir, orang munafik, orang zalim dan orang fasik. Dalam hati je. Lepas itu doa penuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa baraka wa salam. Tak kira lah mana-mana ya. Kalau dia membaikkan wuduk tu, itu dengan membaikkan, menyempurnakan wuduk. Ya, sesiapa yang berwuduk lalu ia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia sembahyang 2 rakaat dengan cara yang sebenarnya, sembahyang dia sempurna. Ketika berdiri ada doa iftitah.
Ada baca Fatihah, ada baca surah ketika berdirinya. Jangan goyang-goyang badan tengah berdiri. Ketika rukuk jangan kalau ada spring belum. Allahu Akbar, ada spring kata boleh. Jangan. Dia dua gerak aja boleh betul-betul. Jangan lebih. Kena sempurna ya. Sempurna berdirinya, sempurna rukuknya, sempurna i'tidalnya. Sempurna sujudnya, sempurna duduk antara dua sujudnya, semua sempurna semua. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat dengan cara yang sempurna akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Azza artinya Allah yang maha mulia. Wa dan Jalla itu maha agung. Azza wa Jalla artinya Allah yang maha mulia lagi maha agung. Apa yang di pohonnya, apa yang di pohon itu dapat, minta aja program. Sama ada segera ada kejap-kejap itu atau lambat atau dilambatkan. Jadi kita minta kepada Tuhan tu Allah akan tunaikan dengan 4 cara, tuan-tuan. Cara yang pertama on the spot, kejap-kejap itu kita minta, kejap-kejap itu Allah bagi. Itu on the spot. Cara yang kedua lambat lagi. Kejap itu dapat, lama sudah tua yang kau dapat. Sudah dekat dengan hati kau dapat. Itu cara Allah. Tapi Allah kabulkan. Janji Allah tu, Allah janji. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu dari aku dan saya aku kan tunaikan permintaan kamu. Yang kedua, yang ketiga Allah tak bagi apa yang kita minta, tapi Allah bagi perkara yang lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu yang ketiga. Kita ni kalau boleh biar nak kaya, biar nak banyak harta, biar nak pangkat besar, biar nak orang besar, biar nak takar besar kalau boleh. Tapi Allah tak bagi benda-benda itu. Allah bagi kesihatan yang baik. Mana tak? Nak kaya ke nak sihat? Tak tahu jawabnya. Allah bagi kesihatan yang baik. Atau Allah bagi ketenangan jiwa. Allah bagi tenang jiwa. Allah bagi dia sifat sabar, sifat redha, sifat syukur, sifat tawakal dan sebagainya. Sifat qanaah, tenang jiwanya. Mana tak? Nak jadi kaya ke nak tenang jiwa? Atau Allah bagi dia ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tu boleh digunakan untuk dalam hidup dia. Nak semayang dia tahu macam mana, nak puasa dia tahu macam mana nak puasa, nak pergi haji dia tahu macam mana caranya. Nak meniaga dia tahu cara meniaga dia. Ilmu yang memberi manfaat. Itu yang kita nak kebaikan di dunia ni. Jadi Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yang ketiga. Yang keempat, Allah tak bagi apa yang kita minta di dunia, tapi Allah bagi apa yang kita minta di akhirat besok. Jadi kabul mesti kabul. Tapi caranya ambil wudu biar betul, sempurna. Sembahyang biar betul, sempurna. Berdiri itu berdiri betul. Bacaan biar sempurna. Doa iftitah baca betul-betul. Tahiyat akhir baca betul-betul. Jangan salah baca. Lebih-lebih lagi baca Quran. Jangan salah baca. Kena betul-betul. Karena Quran tu ada hukum. Ada mat arif disukun, ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil. Kena baca ikut hukum. Karena ini Allah perintah itu. Warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ikut hukumnya. Yang kalau-kalau dia kalau-kolakan, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Lebih lagi rukun-rukun yang kita buat tu. Ya, dan banyak ada rukun qauli adalah. Ada baca betul-betul. 5 rukun qauli tu. Kena betul-betul. Jangan salah baca. Di antaranya apa? Banyak yang salahnya. Tahiyat akhir. Ramai yang salah tu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatu lillah. Bunyi macam betul tapi tak betul. Patutnya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatu lillah. 2 harakat belakangnya. Ma'arif dan sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi pada komanya 2 harakat. Dengan tu lillah je tak betul. Lillah. Yang ini lagi banyak masalah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang banyak salah apa? Assalamualaikum. Ka boleh kata ka tu panjangnya. Ada 2 harakat. Tak betul tu. 1 harakat je.
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila sebut kau, terus pergi ke ai. Ke ai. Yang kau tu 2 harakat, tak betul. Ya. Artinya banyak masalah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Paling komat salihin 2 harakat. Ma'arid sukun. Yang salihin aja tak betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan Allah aja. Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kena baca betul-betul. Baca salam betul-betul juga. Assalamualaikum. Yang assalamualaikum. Tak betul tu. Yang assalam. Bagi salam dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang untuk imam dengan assalamualaikum. Salam baginya. Tak ada sah. Patutnya assalamualaikum. Jangan ikut salam orang Melayu. Orang Melayu assalamualaikum. Itu orang Melayu. Tak betul tu. Kena baca betul-betul. Rukun yang nak baca betul. Kerana dia rukun tu mesti betul. Kalau tak betul rukun, tak betul lah tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul semayang. Tak betul semayangnya macam orang tak semayang. Itu dia. Kena betulkan semayang. Nanti akan apa? Kamu minta lah akan diperkenan oleh Allah Taala ya. Dikenan apa sempurna akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dipohonkan, sama ada segeranya atau dilambatkannya. Itu hadis yang 149. Kemudian ada hadis lagi lepas tu 150. Apa kata Nabi? An Utsmana ibni Hunayf ya, radhiyallahu anhu, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yakshifa li an basari qala au adamuk au adauk. Cakap Melayu je Pak. Tengok mana cakap Melayu. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, bahawa seseorang orang buta datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga dicelikkannya mataku. Dia orang buta jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah doakan supaya mata yang celik, tak ada buta lagi. Baginda menjawab, engkau mahu aku doakan atau engkau biarkan saja engkau dalam keadaan yang demikian. Kemudian aku berdoakan atau kamu biar buta kau minta apa ya? Jawab orang buta tu kan? Orang buta itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya berat penderitaanku disebabkan hilangnya cahaya mataku. Kata orang buta tadi. Ini sambung antara. Olah. Yang tadi baca tadi di atas aja, di bawah dia baca lagi. Olah ya Rasulullah, innahu qad syaqqa alayya zahabu basari. Aku buta ni susah nak jalan, tak nampak sana kemari dia. Dia qala lagi. Fantaliq fatawadda summa salli raka'ataini summa qul. Rasulullah kabur berdiri. Rasulullah jawab. Apa kata Rasul? Baginda bersabda, jika demikian pergilah ambil wuduk. Ambil wuduk. Elok-elok ambil wuduk tu. Kemudian semayanglah 2 rakaat. Semayang apa? Sunat hajat. Semayang cuma 2 rakaat. Sesudah semayang berdoalah dengan berkata, ini doa bawah ni. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila Rabbi bika an yakshifa li an basari. Allahumma
Allahumma syaffi'hu fi fiyahu wa syaqqi'ni fi nas fi nas natsi fi natsi. Karena ya, ya. Allahumma inni as'aluka itu sababi ya. Kemudian apa? Ini akhir ketengah. Yaitu artinya apa? Artinya ya Allah ya Tuhanku, aku memohon dan merayu kepada kamu. Ya Allah, aku minta kepada kamu sungguh-sungguh. Dan aku hadapkan permohonanku ini kepadamu dengan berkat kemuliaan nabimu. Nah, sungguh Nabi itu mulia, paling baik, paling sempurna. Nah, oleh kerana Nabi itu mulia, dia bertawassul dengan Nabi ya. Jadi sebut nama Nabi dulu supaya kita minta rekomen ya. Itu namanya tawassul. Dalam Islam tawassul itu harus ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, harus hukumnya. Nak tawassul. Cuma Wahabi mengatakan tawassul tak boleh, syirik ini ya. Itu Wahabi. Kita bukan Wahabi. Yang dalam Ahlussunnah wal Jamaah memang diharuskan kita bertawassul ni. Ini Wahabi itulah. Atas nama Nabi yang amat mulia itu, kamu kabulkanlah permintaan aku ya. Aku hadapkan permohonanku ini kepadamu dengan berkat kemuliaan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa rahmat. Nabi itu membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata begitu. Semuanya kamu wahai Muhammad menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bukan di dunia aja, di langit waktu itu juga. Langit dan bumi dapat rahmat dengan adanya Nabi. Dengan berkat kemuliaanmu dan kedudukanmu yang tinggi di sisi Tuhanku, supaya dicelikkan mataku, kamu celikkan mataku, minta doa untuk orang itu. Nabi menasihatkan orang yang buta tu, celikkan mataku, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penolongku. Orang buta sebut, bagikan Nabi tolong dengan nama Nabi itu, ya Allah mencelikkan mukaku, mataku ni ya. Dengan syafaatnya, aku minta tolong aku untuk bagi syafaat supaya celik mata aku ni. Dan jadikan aku dapat menolong diri sendiri untuk mendapatkan keredaanmu. Kalau aku celik, senang nak sembahyang, senang nak berjalan, senang nak pergi masjid, senang nak pergi surau dan sebagainya. Dia minta dengan tu. Ya. Dari hadis ini berkata setengah orang berkata setelah orang buta itu berdoa dengan doa yang tersebut, ya apa dah? Kedua matanya menjadi celik. Elok celik dua matanya dengan doa tu. Menjadi celik. Lagi apa? Dengan kuasa Allah Ta'ala yang mencelikkan apa? Allah ya. Dan kembalilah dia ke tempatnya dengan selamatnya. Dah celik, nampaklah jalan, tak ada apa-apa khabar lagi. Kita mau begitu boleh. Ambil uduk, mana yang mata tak pernah nampak tu, ambil uduk, maya berkat, sunat hajat, maya berkat, sunat hajat, insyaAllah akan minta apa yang kita hajat di hadapan Allah SWT. Tapi kena betul-betul lah. Uduk nak betul, sembahyang pun nak betul ya. Kemudian kita baca tentang sikit sebelum kita baca hadisnya. Kita baca keterangannya tu. Menurut huraian ulama rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada mereka. Hadis ini mengandungi dalil harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Hukumnya harus bertawassal. Ya. Harus bertawassal. Artinya harus sebut nama orang selain daripada Allah. Bertawassul, harus bertawassul kepada Rasul, harus bertawassul kepada sahabat, harus bertawassul kepada wali-wali dan sebagainya. Itu namanya tawassul ya. Harus bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adalah Tuhan sesuatu adalah tunai
Memohon suatu hajat. Bila ada hajat tawasul boleh. Dengan nama Nabi, ya Allah kamu bagilah ini. Dengan berkat wali-wali itu, kamu bagilah apa yang kita minta tu. Tak apa, itu nama yang tawasul. Sebut nama wali itu. Selalu kita sebut nama siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau orang mazhab Syafi'i, kalau Nuri tak sebut Syekh Abdul Qadir Jalani, dia Nuri sekali tau. Dia nak sebut nama itu. Kerana itu wali-wali yang dimuliakan oleh mereka. Ini mau itu kan? Nama tawasul ya. Dengan disertai i'tiqad kepercayaan bahawa yang melaksanakan hajat itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang melaksanakan Tuhan, bukannya orang yang tawasul tu. Dan bahawa Allah jualah yang memberi dan menyekat apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki setiap yang berlaku itu. Apa yang tidak dikehendaki Allah yang menentukannya. Tidak akan berlaku. Bila Allah tak nak, tak akan berlaku. Bila Allah nak, akan berlaku. Tak ada siapa yang boleh menahannya. Tujuan disyariatkan sembahyang hajat ialah kerana menegaskan menegaskan dasar tauhid. Supaya kita minta hanya kepada Allah. Bahawa Allah jualah yang menjadi tumpuan permintaan sekalian makhluknya. Dan dialah juga yang menyampaikan hajat sesiapa yang dikehendaki olehnya. Kalau nak berjaya lah. Nak gagal lah. Dia menentukannya. Banyak lagi sembahyang sunat yang digalakkan mengerjakannya, seperti sembahyang tasbih. Ada pun sembahyang tasbih. Selalu buat dalam Ramadan sembahyang tasbih. Sebut tasbih 300 kali. Bukan 300 kali sekali apa. Ada caranya. Tasbih. Sembahyang tasbih. Sembahyang isyraq pagi-pagi. Naik mentari sembahyang isyraq. Sembahyang tahiyatul masjid, kalau duduk masjid. Surau tak ada tahiyatul surau ya. Tahiyatul masjid. Sembahyang sunat ihram kalau pergi Mekah. Sembahyang sunat tawaf dan lain-lain lagi yang sunat ya. Sebagian besar dari sembahyang sunat yang telah disebutkan satu persatu ini lebih afdal dikerjakan di rumah. Maksudnya elok di rumah, jangan dia boleh juga di surau, boleh juga di masjid, tapi yang eloknya di rumah. Biar kita dengan Allah aja dia. Kita aja di rumah ya, daripada mengerjakannya di masjid atau dan surau. Kerana rumah itu juga perlu dimakmurkan. Biarlah rumah tak ada orang sembahyang. Tengok tak? Kiblat tak tahu di mana rumah sendiri. Biar dimakmurkan dengan amal ibadat yang membawa rahmat. Kemudian akan datang kita baca hadis-hadis ya. Hakikat ini diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut 151, 152 dan juga sepatu 153 dan sebagainya. Alright, cukup sekadar itu untuk malam ini. Nanti kita akan sambung lagi di bulan-bulan depan lah. Dan habis dah kitab tu ni. Kalau habis tu, kalau panjang umur, kita akan baca jilid yang ketiga ya. Ini jilid yang kedua. Yang pertama dah habis. Yang mukadimah dah habis. Ini jilid yang kedua. Bab semayang yang sunat ya. Baik, sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada bangkang? Alright. Setuju belakanglah. Siapa ada nak tanya? Bangkang tak ada, tanya yang tak ada. Nak balik kena kan? Saya lagi jauh rumah saya. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Surau Ijtimaiyah. Sungai Keruh. Temu ya. Temu ke cenderia? Temu ke cenderia? Yang Keruh ni. Ayu kuning ya. Nak senang kampung dah, tentu betul je ya.